Terima kasih. Lestari ni kita kena faham. Lestari, dia ada beza. Lestari, melestarikan, pelestarian, kelestarian. Oh, dia beza-beza. Lestari maknanya benda kekal, tidak berubah-ubah. Melestarikan, mengekalkan ataupun kita menetapkan. Pelestarian, pelindungan daripada kemusnahan. Kalau kelestarian, keadaan yang tidak berubah. Sebab itu kosakata lestari ini dia kata serapan daripada Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggeris dia setara dengan maksud everlasting. Ataupun bahasa orang sekarang dia panggil sustainable. Bahasa Melayu baru jumpa mampan. Sekarang baru jumpa. Jadi perkataan lestari ini sekarang dah semakin popular. Walaupun dulu dia lebih menjurus kepada bidang alam sekitar, pembangunan. Tapi sekarang dah ada pula orang guna terma baru, pengurusan lestari. Ada juga. Pengurusan lestari ini dia lebih kepada pentadbiran yang bermutu tinggi. Ada konsep kualiti, dikekalkan dia punya tahap-tahap pengurusan yang baik dari segi tidak berubah dan sebagainya lagi. Dah banyak, lestari ini dah banyak kegunaan dia. Cuma dalam konteks Bandaraya Kuantan ni saya melihat kita kena mengakui bahawa perbandaran yang pesat dia akan menimbulkan banyak isu. Ini tak ada orang boleh nafi. Saya Tuan Mengusi, saya duduk Kuantan daripada tahun 70-an. Daripada duduk air putih je, duduk sampai ke Batu Empat, Taman Sepakat, rata habis dah Kuantan ni duduk. Daripada Kuantan ni 2 hala jadi 1 hala, daripada hutan dah jadi kedai. Kita menengok perkembangan Kuantan. Daripada pasar duduk atas sungai sampai pasar duduk atas darat, kita menengok perkembangan. Daripada roundabout menjadi traffic light. Dulu roundabout saja Kuantan, semua roundabout. Kita melihat perkembangan demi perkembangan. Perbendaran yang pesat mesti menimbulkan isu. Pertama, masalah kesesakan lalu lintas. Yang kedua, isu pengangkutan awam. Yang ketiga, isu kemiskinan bandar. Yang keempat, isu kekurangan kemudahan dan juga infrastruktur. Yang kelima, isu penggunaan sumber tenaga. Yang keenam, isu urus tadbir bandar dan banyak isu-isu yang lain. Maka disebabkan isu-isu perbandaran semakin kompleks, rakan-rakan kita town planner, perancang bandar sekarang terpaksa melihat kepada pendekatan baru dalam nak membangunkan bandar sekarang. Mereka terpaksa fikir ikhtiar cara baru. Maka lahirlah macam-macam konsep, antaranya konsep bandar pintar. Ada dipanggil pembangunan berorientasikan transit ataupun TOD, Transit Oriented Development. Ada pula bandar rendah karbon, low carbon cities. Tahniah kepada Majlis Bandaraya Kuantan yang telah dapat pengiktirafan sebagai low carbon city ni, tahniah diucapkan. Yang keempat, bandaraya berdaya tahan risiko, disaster resilient cities. Ada pula konsep kejiranan hijau. Ada pula konsep bandar selamat. Ada pula konsep bandar padat dan macam-macam lagi. Tapi semuanya ini takkan menjadi erti kalau peranannya hanya dijalankan oleh Majlis Bandaraya Kuantan. Kita semua warga Bandaraya Kuantan ini mesti sayang kepada bandar kita ini. Di sinilah kita dilahirkan, kita besar di sini, cari rezeki di sini, kita temu jodoh di sini, kita berkeluarga di sini dan mungkin kita mati juga di sini. Maka mari kita menyumbang. Apa bentuk sumbangan kita? Pernah dulu keluar satu berita, tapi ini berlaku dekat kawasan Hulu Selangor. Pihak berkuasa terpaksa seal kawasan peranginan perkelahan di Hulu Selangor. Laluan dekat Temple Park pun pihak pengurusan terpaksa buat sekatan, tak bagi orang masuk dah berkelah. Apa sebab? Ketika itu pengunjung datang bawa makanan tapau, bawa dalam polistirin dan bagai-bagai. Habis makan dia tinggal setinggal-tinggalnya sepanjang tepi sungai itu. Akhirnya jadilah pencemaran, kecin tikus dan sebagainya lagi. Sebab itu yang ini kita kena ambil kesedaran. Lestari celah mana kalau tak ada perangai tak berubah. Sebab itu kalau kita tengok di Eropah, Rhineland di Germany, kalau kita tengok Rhineland Germany,
Macam mana kita tengok dia punya sungai begitu bersih, padahal Jerman itu adalah industrial country. Dia adalah bandar negara industri. Tuan-tuan tengok sungai-sungai di negara Eropah, pergi ke Australia, pergi ke New Zealand, semuanya bersih dan juga terjaga. Walaupun sungai di Eropah ada satu sungai nama Sungai Danube, second longest river in Europe. Sungai itu dia menempuh 23 bandar dan 10 negara. Sungai itu tempuh Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova dan Ukraine. Tapi kalau tuan-tuan tengok sungainya bersih, tak ada sampah terapung pun. Macam mana boleh jadi begitu? Kalau sungai itu duduk dalam bandar kita saja, kita jaga munasabah. Tempuh berapa negara? Tapi Alhamdulillah Sungai Kuantan sekarang lawa sangatlah. Tahniahlah kepada Majlis Melaria Kuantan. Yang tak kerti bahasa ada lagi, yang campur-campur tu ada lagi. Dia habis rokok, dia jentik, nampak pula jauh. Ingat bunga api, rupa campur rokok. Ada lagi lah. Apa yang membezakan orang Eropah dengan orang kita? Yang membezakan adalah education, pendidikan. Ya, education lah, ataupun pelajaran civic lah, yang kita nak terapkan sangat kepada anak-anak kita. Jaga alam sekitar, kebersihan masyarakat dan sebagainya. Dan bagi kita orang Islam, tak sepatutnya benda ini kita tak jadi juara. Sebab antara tanggungjawab khalifah di muka bumi ini adalah mesti mengimarahkan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaih. Aku yang jadikan kamu daripada bahan di bumi, dan hendaklah kamu memakmurkan bumi ini dan minta ampunlah kepada Allah. Surah Hud, sebahagian surah Hud ayat yang ke-61. Sebab itu antara tanggungjawab kita di muka bumi ini, jagalah alam kita. Kita antara sumbangan, saya ingat kita sebagai warga Kuantan, mari kita budayakan kita semula. Majlis Melaria Kuantan saya dipahamkan dia target nak kurangkan 50% daripada sisa pepejal, dan kadar kita semula dia nak naikkan 70%. Kalau kita kaji dalam Quran, Allah suruh kita makmurkan dunia ini, bukan hancurkan. Antara cara kita makmurkan adalah dengan kita bantu dalam proses kita semula. Kampung Melayu di Indrapura, mekar indah si bunga rumput. Kita semula agenda negara, mengapa payah kita nak sahut? Purata rakyat Malaysia sekarang menghasilkan 37,000 tan sampah sehari. Maknanya 13.5 juta tan setahun. Sama besar dengan 330,000 buah kapal terbang Airbus A380. Sampah yang dihasilkan oleh kita. Kalau di bandar sekarang ini menghasilkan 1.5 kilogram sehari. Kalau tidak dikutip oleh rakan-rakan kita yang menguruskan sisa pepejal, boleh penuhi setiap penjuru KLCC. Beratan sisa pepejal yang dihasilkan kebanyakan daripada tempat-tempat di negara kita ini cecah ratus ribu tan setahun. Di Shah Alam, MBSA uruskan 480 tan sehari. Di Johor Bahru, Majlis Melaria Johor Bahru uruskan 1,800 tan sehari. Maknanya sampah sekarang dah jadi satu masalah. Sampah dah jadi satu masalah. Belum sampah masyarakat lagi. Oh, itu lagi pening lagi kita nak uruskan. Sekarang ni sampah di mana-mana, tuan-tuan. Di mana-mana ada sampah. Dan kita sebagai manusia tak boleh lari dah sekarang daripada sampah. Bayangkanlah, majlis kita ni berapa banyak akan jadi sampah. Tak payah cerita luar dewan, majlis kita, kertas jadi sampah. Ni jadi sampah. Botol lepas habis jadi sampah. Amda lagi. Segalanya yang ada dalam majlis kita ni bakal bakul sampahkan. Nota kita jadi sampah, botol minuman jadi sampah. Bagi tuan-tuan yang berpeluh daripada tadi pun jadi sampah peluh itu. Orang yang malas baca Quran mati esok jadi sampah juga dalam tanah. Maka soal sampah adalah soal yang sangat rumit.
Justru solusinya adalah mari kita sederhanakan kerumitan itu. Cara nak menyederhanakan kerumitan itu adalah kita sederhanakan jumlah sampah. Itulah sumbangan kita untuk kelestarian bandaraya yang kita cintai ini. Caranya macam mana? Nombor satu, benteraslah sifat membazir. Takkan orang Islam tak tahu membazir itu haram? Kita tahu membazir ni dalam Quran, kalimat asrafa ada 23 kalimat dalam 21 ayat. Allah hingga mengumpamakan orang yang suka membazir ni adik-beradik setan. Orang tak semayang pun Tuhan tak panggil adik-beradik setan. Orang berzina pun tak dipanggil adik-beradik setan. Tapi orang membazir, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang boros itu, membazir itu adalah adik-beradik setan. Jelas surah Al-Isra ayat 27. Pihak pemerintah tahun lalu kalau tak salah saya membelanjakan hampir 2.2 bilion untuk menampung kos perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan juga pembersihan awam. Kalaulah kita boleh 22% saja daripada sampah kita boleh jimat 88 juta setahun. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak. Segala urusan kalau dirancang, sikap membazir pasti terelak. Kita cinta Nabi tapi tak ikut sunnah Nabi. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad mesti jadikan teladan. Nabi kita adalah orang yang sangat menjaga dari segi kitar balik banyak perkara. Sebagai contoh, kata Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu. Di cerita ayah dia pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Maka Rasulullah ya'mal fi baitih?" Wahai ummul mukminin, baginda Nabi kalau di rumah dia buat apa? Zikir ke apa ke? Apa jawab Aisyah? Kana yakhitu saubahu wa yakhdifu na'lahu. Nabi kalau dia ada masa lapang, dia akan jahit pakaiannya yang koyak dan dia akan tampal mana kasut-kasutnya yang dah koyak. Ini gambaran sifat orang yang sentiasa guna balik barang yang masih boleh dipakai. Sebab itulah Nabi ni kehidupan baginda menyumbang ke arah sifar sampah kehidupan Nabi. Hampir sifar sampah, tak ada sampah. Contoh kita tengok Nabi kalau makan. Nabi kalau makan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'a wa yal'aku yadahu qabla yamsahaha. Nabi kalau makan, dia makan dengan 3 jari saja. Kemudian dia akan lepas makan, dia akan mengucup tangannya itu sebelum membasuhnya. Ertinya Nabi makan licin. Ertinya juga Nabi ni makan sikit. Makan pakai 3 jari saja. Jadi bagaimana awak nak kata awak cinta sunnah? Bak makan saja awak dah tak ikut sunnah. Nabi makan sikit, awak sikit-sikit makan. Sunnah apanya? Bila Nabi makan sikit, maka sisanya pun sikit. Kita di Malaysia tiap hari hasilkan 15,000 tan makanan dan juga sisa dapur. 15,000 tan ni tuan-tuan boleh memenuhi 7,5 padang bola dan kita boleh beri makan 7.5 juta orang sehari. Sebab tu dianggarkan jumlah sisa pepejal yang akan dijanakan oleh rakyat Malaysia sebanyak 36,000 tan sehari dan 45% daripadanya adalah sisa makanan. Sunnah Nabi apa? Makan ada balance. Nabi tak ada balance. Bayangkan di Kuala Lumpur saja 3,000 tan metrik sehari adalah sisa makanan. Di Pulau Pinang, kajian daripada Persatuan Pengguna, 355 tan metrik sehari adalah sisa makanan. Penang syurga makanan lah, kita tak dapat nafikan. Nasi kandak, pasembok, lasa Penang, cakap tu dia sur, kita tak pelik. Daripada 3,000 tan sisa pepejal, 10 hingga 15% adalah makanan yang dibazirkan. Dan ada pula dia buat kajian makanan yang telah tamat tempoh. Dan memalukan kita orang Islam, bila Ramadan sisa makanan naik pula 55%. Dahlah awak bulan puasa, patutnya lagi kurang makan. Kau banyak pula sampah. Setiap hari di bulan Ramadan tapak pelupusan sampah di 8 buah negeri di Malaysia uruskan 15,000 tan sampah.
Di mana cinta Nabi? Di mana awak ikut Al-Quran Sunnahnya? Kalau itu pun kita tak dapat nak sama-sama bantu. Sebab itu tuan-tuan, budaya kita semula negara kita sangat rendah. Sekitar 12.8%. Negara-negara maju dah 40%. Dulu Kuantan dia buat sistem pengasingan, sistem pekerjaan ni dia buat asing. Ada hak kita semula, ada hak barang dapur, dia buatlah tong yang beza. Mengkarak. Tak ada tu dah. Ranggah semua je, bubuh pasti hitam belaka dah, tak ada dah. Payah. Orang kita tak educate. Dulu ada, kalau kita pergi Korea, baru tahu langit tinggi rendah. Tong ada macam-macam besen. Ada tong hak sisa dapur saja, ada hak tong kita semula saja. Dan sana, luar negara, nak mencari tong sampah, satu jihad lah. Dia orang tak sediakan tong sampah. Sebab dia nak didik masyarakat, jangan hidup ni penuh dengan sampah. Supaya sampah tu awak kita balik. Dia siap bagi duit lah, ini panjang pula cerita, orang lain tahu lah, kita tambah pula. Tapi ini yang saya sebutkan peranan kita sebagai warga Bandaraya Kuantan. Tuan-tuan, kita semula ni kena buat. Walaupun sekarang ni kita semula dia dah old school lah. Sekarang ni orang dah tak recycle dah. Orang sampai peringkat benda tu boleh jana pendapatan pula daripada recycle itu. Tapi kalau kita nak buang sampah tanpa recycle, memang memakan masa benda tu habis. Saya ambil contoh. Tisu tandas, kalau nak dilupuskan, 2 hingga 4 minggu baru hancur. Tisu tandas. Beg kertas, sebulan baru hancur. Surat khabar, setengah bulan baru hancur kalau kita buang. Kertas cardboard 2 bulan. Sarung tangan kain 3 bulan. Papan plywood 1 hingga 3 tahun baru hancur. Stokin bulu kita buang 1 sampai 5 tahun baru hancur. Kotak minuman, 1 kotak minuman 5 tahun baru boleh hancur. Apa lagi? Puntung rokok yang tuan-tuan campur luar tingkap. Nampak mudah saja campur, tapi puntung rokok nak hancur 10 hingga 12 tahun. Kasut kulit kita buang 25 sampai 40 tahun. Bekas tin kalau buang 50 tahun. Kasut but getah kalau buang 50 hingga 80 tahun baru hancur. Bekas simpanan plastik, Tupperware dan macam-macam 50 sampai 80 tahun. Tin minuman aluminium 200 sampai 500 tahun. Botol plastik 450 tahun. Lampin pakai buah anak cucu kita 550 tahun. Beg plastik 200 sampai 1000 tahun. Lepas tu sekarang tak ada dah orang pakai beg plastik. Dah menjadi satu kesalahan pula setengah tempat. Kalau buang kaca, anggaran 1 hingga 2 juta tahun baru hancur. Maka macam mana kita nak bantu? Kita Islam, beriman, tapi kita malu dengan kawan-kawan kita di Eropah yang tidak semayang bam pun serupa kita, tak faham Quran pun. Tapi sungai mereka bersih, sampah mereka, kita malulah bila bandingkan dengan tempat kita. Jadi ini kalau ditanya, peranan siapa? Peranan kita semua. Tak dapat nak dipikul oleh Majlis Bandaraya, saya tak dapat, tak mampu dia. Wallahualam.